Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tahun 4 2021. Kita sambung semula pembelajaran kita dalam bahasa Melayu. Pada hari ini, cikgu akan bergerak ke satu sistem yang dikatakan sebagai kemahiran berfikir aras tinggi dan juga EMK, iaitu elemen merentas kurikulum. Kita lupakan pasal pembelajaran dahulu. Kita masuk ke dalam tajuk ini agar pelajar-pelajar lebih bersedia ke arah pembelajaran seterusnya. Dan pada hari ini, cikgu nak ajar semua pelajar-pelajar. Kita rentas semua kurikulum. Kita masuk dalam bidang kemahiran berfikir aras tinggi, dan kita tahu tentang diri kita dahulu. Ini adalah merupakan biodata diri yang semua pelajar wajib tulis dan isikan masuk ke dalam buku karangan di halaman 2 dari belakang. Jadi tulis semula semua data ini, kemudian isikan dengan jujur dan ikhlas setelah membuat pemilihan yang tepat agar data ini tidak menjadi data terburu-buru, data yang kurang jelas, data yang cuba nak menunjuk-nunjuk, ataupun menjadi data melambangkan kebodohan diri kita. Jadi apa yang paling penting ini, data ini adalah data diri kita. Data ini akan digunakan dalam proses kemahiran berfikir aras tinggi. Mengapa akan terjawab dalam setiap maklumat yang anda akan tulis. Okey, kita mula dengan pertama sekali adalah nama. Nama kita. Ini nama kita. Nama kita siapa? Ali. Bin siapa? Jusuk. Satu lagi bin. Datuk kita siapa nama? Katakanlah Haji Ali. Jadi kita taruh nama, dan nama ini telah menjadi 3. Nama kita, nama bapa, nama datuk. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak tahu nama datuk kita sudah tahu. 1. Kemudian kita masuk pada tarikh lahir. Ada pelajar-pelajar tarikh lahir pun kadang-kadang dia tak tahu. Dia tahu hari, dia tahu bulan, dia tak tahu tahun. Ada yang tahu tahun aja. Jadi itu satu perkara. Tapi dia tak tahu dia lahir hari apa, pukul berapa. Dan maklumat ini penting, sangat penting. Jangan apa ni lagi, nanti cikgu akan terangkan kenapa dia penting. Kemudian pekerjaan bapa. Lengkap. Contoh, bapa kerja polis, tak boleh tulis polis. Kena tulis sarjan polis. Sarjan polis. Mesti ada pangkat bapa tu. Dah takkan bapak dah tua masih lagi private. Jadi mana kita kena tulis pangkatnya sekali. Tak tahulah cikgu macam mana nak tulis pangkat dia, kena tanya. Ini adalah maklumat. Dan sekiranya bapak kita naik pangkat lagi, kita tahu. Jadi mana lepas saja sarjan meja pula. Okey. Jadi mana konsep ni kemudian kalau misalnya kata bapak kerja swasta, dia kerja sebagai apa? Jurutera. Jurutera apa? Jurutera aja ada 29 perjawatan jurutera. Kita kena tanya bapak kita. Ayah, jurutera apa? Ayah ni jurutera elektrik. Syarikat ayah Tenaga Nasional TNB. Jadi makna sekurang-kurangnya kita tahu apa TNB, kita tahu apa jurutera elektrik. Dan dia ada impak nanti. Kerana impak ini melibatkan kebat. Itu cikgu cakap kebat tu penting. Kemudian pekerjaan ibu. Seandainya ibu tak bekerja, kita tulis itu suri rumah tangga. Dan seandainya ibu ada menjaga anak-anak orang, itu sebagai sumber pendapatan. Kerana bila sumber pendapatan ini juga akan mengganggu kita sebenarnya. Kalau mak jaga sampai 10 orang, kita balik sekolah dah dekat rumah kita ada 10 orang, tak ganggu namanya. Jadi kita kena tulis juga kerana ini maklumat peribadi.
Kerana dia pertama sekali sumber pendapatan, ibu akan dapat pendapatan, satu orang anak yang dijaga biasanya 150, kalau 10, 1,500. Jadi mana anak dalam rumah tu, kalau rumah tu rumah flat tingkat 4, 2 bilik, memang semak. Jadi mana ketidaksiapan pelajar membuat kerja sekolah tu biasa bagi kes yang macam ini. Kelima, makanan kegemaran. Tulis makanan yang mengenyangkan. Kalau boleh nasi dengan lauknya sekali. Jangan tulis laksa. Laksa bukan benda yang boleh kenyang. Okey, minuman kegemaran. Minuman satu panas kalau boleh, satu sejuk. Ini melibatkan sistem imuniti badan saya. Sistem badan kita, sistem kesihatan kita, hobi. Hobi, tulis hobi kita. Ada 3 kita nak tulis. Jangan tulis permainan semuanya. Tulis permainan satu je. Yang 2 lain adalah bukan permainan. Contoh, hobi mengumpul stamp. Hobi membetulkan basikal. Hobi memasak. Hobi menjahit. Kerana kita inginkan hobi yang kita minat ini akan berlarutan menjadi cita-cita kita. Itu ada kaitan. Kerana orang yang hobinya menjahit, satu hari nanti dia akan jadi pereka passion. Dan dia dah tahu dia nak jadi pereka passion tu dekat mana. Ini konsep yang kita nak terapkan. Seterusnya kita tengok pula kepada tahun peperiksaan. Penting tahun peperiksaan ni. Peperiksaan ni bila? Macam kita tahun 4 peperiksaan 2021, 22, mana 23. 2023 kita akan periksa. Jadi target kita untuk peperiksaan tu apa? 4D, 5D, takkan nak 5D. Tentulah 5A. Jadi kalau 5A duduk melangap aja ke? Oh, tidak. Kalau 5A dari sekarang kita berusaha. Usaha yang kita buat ni untuk diri kita. Tak semestinya kita pergi tuition. Cikgu tak galakkan pergi tuition awal-awal ni. Buat lupa je. Dan cikgu pun biasanya guru-guru yang mengajar tahun 4 ni dia sambil lewa je. Jadi kalau kita nak masuk tuition, betul-betul kita ada duit kononnya, kita pastikan dekat sekolah tu. Yang paling penting dekat sekolah. Tuition di sekolah itu sangat penting. Kerana tuition di sekolah itu diajar oleh guru-guru yang memang totally orang yang terlibat secara langsung dengan peperiksaan. Maklumlah, prosedur peperiksaan kadang-kadang berubah-ubah. Sistem peperiksaan pada tahun ini dia nak macam ni, tahun depan dia nak macam ni. Hanya guru tahun 6 saja yang tahu. Ya, kalau kita belajar di tempat lain, tuition di tempat lain, kita tak pasti guru, mungkin dia memang guru, tapi ada di antara guru tahun 1 mengajar tahun 6. Kerana demi ekonomi. Mereka nakkan wang. Jadi mereka ajar. Macam mana seorang guru tahun 1 nak mengajar murid tahun 6? Jadi gambarkan. Kedua, PT3. Bila kita periksa target PT3, sekurang-kurangnya kita tahu mata pelajaran PT3 yang akan diperiksakan, SPM, berapa mata pelajaran, dan kita dah target berapa yang kita nak dapat, dan kita juga bersedia dengan keuangan. Kerana SPM ini sangat penting. UPSR tak penting, PT3 tak penting. SPM ini sangat penting. Kenapa SPM ini sangat penting? Dia melibatkan pergerakan kita mula bekerja, mula belajar di universiti. Kemudian yang seterusnya, universiti pilihan. Ada 3 universiti pilihan yang ada ranking, yang ada bidang tertentu, dan jangan hentam kromo saja. Kita nak jadi doktor, cari universiti terbaik doktor. Universiti yang terbaik sekarang di bidang kedoktoran adalah Universiti Melaya. Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Jadi mana yang penting di sini, setiap pelajar faham konsep ini dari umur 10 tahun. Kemudian yang seterusnya, keistimewaan anda. Apa keistimewaan anda? Rajin. Tulislah, rajin. Suka menolong guru, suka menolong ibu bapa. Yang kedua, boleh pandai memasak. Contoh keistimewaan kita. Tidak mudah patah semangat. Mempunyai semangat kepimpinan. Boleh berucap di khalayak awam. Ini contoh. Contoh bagaimana keistimewaan kita dapat digerum oleh guru-guru. Dan seandainya bakat ini dapat digerum dari peringkat sekolah rendah, maka di peringkat sekolah menengah dan universiti, benda akan jadi mudah. Kemudian kita jangan lupa tulis kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Contoh kelemahan kita. Bangun lewat.
Mak tak kejut, saya tak bangun. Pergi sekolah bergaduh dengan ibu baru bangun. Itu hari sekolah. Kedua, kelemahan, pemalas. Kerja selalu tak siap. Tulis. Yang ketiga, tulisan macam cakar ayam. Beberapa kali ditegur oleh guru, masih memang tak peduli aja. Ini kelemahan kita yang wajib kita betulkan. Dan yang seterusnya, yang akhir sekali adalah penyakit kronik. Ada tak kita ada penyakit kronik? Kerana bila kita ada penyakit kronik, sebahagian besar daripadanya akan melibatkan sistem kehidupan kita. Contoh, kita ada asma. Jadi mana kita tak boleh minum air batu. Kita tak boleh mandi malam-malam. Jadi kita kena tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita tak ada penyakit, tak apa. Kalau kita contoh kita ada penyakit taratisma ke, penyakit darah putih yang berlebihan, pun kita kena faham bahawasanya itu adalah kelemahan tubuh badan kita yang mana mudah dihinggapi oleh penyakit. Jadi dia akan mengganggu sistem proses pembelajaran dalam bilik darjah, luar bilik darjah sampai ke universiti. Dia akan ganggu macam mana pun. Jadi kita sebagai murid dan pelajar mulai sekarang mesti peka. Sentiasa dah siap semuanya ni, dari atas sampai bawah dah siap. Kemudian semak betul-betul, confirm betul-betul, kemudian bolehlah type dalam komputer dalam bentuk macam ini sebagai biodata diri kita. Dan kita boleh buat perbincangan seandainya ada masalah. Kenapa? Boleh tanya dengan guru, boleh tanya pada saya. Dan jangan lupa, setiap pertanyaan mestilah pertanyaan bertaraf kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Cikgu, hobi saya mengumpul stem. Apa kena-mengena dengan bidang pekerjaan? Okey. Orang-orang yang mengumpul stem ini merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Dia tahu duit setiap negara, menggunakan wang currency dia apa. Dia tahu juga kenapa stem itu diterbitkan. Tentu ada sejarahnya. Dia tahu negeri mana dari asal stem ini. Bermakna pemikirannya, ilmunya sangat tinggi. Orang-orang ini layak menjadi pilot kapal terbang, boleh menjadi pengurus syarikat penerbangan, pengurus syarikat pelancongan. Ni di antara perkara-perkara asal yang boleh, dan apabila memilih universiti, carilah universiti yang punya bidang-bidang yang ini supaya senang. Kerana sekarang bila kita nak masuk ke universiti, kita kena key in diploma, duit untuk beli dia punya coding dia tu, dia punya pin tu RM15. Universiti RM25. Kalau kita main taruh saja kemudian salah, kita kena beli lain pin tu. Kita kena tambah lagi RM25. Jadi jangan membazir, kerana pembaziran itu merugikan kita. Jadi itu sahaja untuk hari ini, dan cikgu berharap kalau tak faham, cuba faham. Kalau tak faham juga, cuba buat. Dan pilihlah jujur dalam pemilihan ini supaya apa contohnya cita-cita yang kita inginkan. Takut tersilap cita-cita. Ingat, tersilap cita-cita. Apakah maksud kesilapan meletak cita-cita itu? Kita akan bincang pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat mengisi butiran diri.